warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Khairina Madia binti Asbullah. Assalamualaikum media, nama saya Siti Nosira binti Azhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ida Hambali bin Muhammad Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ella Nurul Baizuha binti Zulkifli. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Saiful Idlan bin Muhammad Saidi. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Wan Nur Hafifah Ainisha binti Wan Muhammad Fauzi. Dan saya Nusyaidah binti Luqman, kami daripada kumpulan 2 yang akan membentangkan tajuk kumpulan kami iaitu konsep etika terhadap alam sekitar menurut pelbagai peradaban dan isu-isu berkaitan dengannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Ustazah serta rakan-rakan yang sedang menonton video ini. Melalui video ini, saya dan ahli kumpulan saya yang lain akan membincangkan mengenai konsep etika terhadap alam sekitar menurut peradaban dunia dan juga mengenai isu-isu yang berkaitan dengan etika alam sekitar. Sebelum itu, saya ingin menerangkan kepada anda mengenai maksud etika dan maksud alam sekitar. Mengenai perkataan etika, perkataan ini diambil daripada bahasa Greek kuno iaitu etikos yang membawa maksud perwatakan seseorang yang juga berasal dari perkataan ethos yang membawa kepada maksud watak. Etika secara umumnya bermaksud prinsip moral yang dipegang oleh seseorang atau individu di dalam kehidupan seharian. Manakala, menurut Kamus Dewan Bahasa Melayu, alam sekitar pula merujuk kepada alam yang ada di sekeliling kita. Alam sekitar juga dapat dikaitkan dengan istilah flora dan fauna. Oleh itu, melalui pemahaman mengenai maksud etika dan juga alam sekitar, dapat saya simpulkan bahawa etika alam sekitar dapat diartikan sebagai prinsip moral atau tingkah laku seseorang dalam menangani isu berkaitan alam sekitar. Untuk memberikan pemahaman etika alam sekitar dengan lebih mendalam, saya memberikan laluan kepada ahli-ahli kumpulan saya untuk memberikan hujah mereka mengenai tajuk yang dibincangkan di dalam video ini. Saya akan teruskan dengan konsep etika alam sekitar menurut pandangan Barat. Kita lihat latar belakang kemunculan etika alam sekitar di Barat. Terdapat beberapa perkara yang berlaku yang menyebabkan berlakunya pengeksploitasian alam semula jadi oleh masyarakat Barat, di mana ianya turut menyumbang kepada kemunculan dan perbincangan mengenai etika alam sekitar pada akhirnya. Antara perkara tersebut ialah revolusi perindustrian, Perang Dunia Kedua dan juga penyalah tafsiran Judeo-Kristian oleh masyarakat Barat. Kita teruskan dengan revolusi perindustrian. Revolusi perindustrian berlaku pada abad ke-18 di Eropah. Semasa berlaku revolusi ini, terdapat banyak kesan dalam sosioekonomi dan kebudayaan masyarakat Eropah. Terutamanya berlaku peningkatan dalam pelbagai bidang. Contohnya adalah pengangkutan, perindustrian dan pembuatan. Pada zaman revolusi ini, telah berlaku pengeluaran barang-barang keperluan manusia dengan meluas. Selain itu, perkembangan urbanisasi juga telah berlaku dengan pesat, yang seterusnya membawa kepada kesesakan di bandar-bandar. Hal ini berpunca daripada pengeksploitasian oleh industri-industri yang telah muncul pada zaman revolusi ini. Selain itu, Perang Dunia Kedua juga telah menyebabkan kerosakan alam sekitar dengan teruk. Hal ini disebabkan oleh penggunaan senjata-senjata berat, contohnya seperti bom tikus, bom atom, kereta kebal, roket dan meriam, di mana ianya telah menyebabkan kemusnahan habitat dan hidupan. Namun begitu, kemusnahan alam sekitar yang berlaku dalam perang ini telah membuka mata dan minda para saintis dan juga politik antarabangsa untuk menilai kembali masa hadapan manusia dan alam sekitar yang terjejas akibat daripada kesan-kesan teknologi peperangan. Kita teruskan lagi dengan doktrin Judeo-Kristian. Menurut seorang ahli sejarah iaitu Lin White, doktrin ini telah menyatakan bahawa manusia dibenarkan oleh Tuhan untuk mengeksploitasikan alam sekitar untuk kelangsungan hidup manusia. Daripada pandangan itu, masyarakat Barat telah mengeksploitasi alam sekitar dengan menggunakan rekaan sains dan teknologi tanpa had sehingga berlakunya kemusnahan. Namun begitu, doktrin ini telah disalah tafsir antara arahan Tuhan dengan Adam. Hal ini kerana
arahan Tuhan kepada Adam adalah untuk menjadi khalifah, untuk menguruskan alam sekitar dengan baik dan bukannya penguasaan mutlak terhadap alam sekitar. Selepas itu, telah berlakunya banyak perbahasan yang bertukar daripada falsafah yang bersifat keagamaan ini kepada satu sistem prinsip untuk panduan manusia terhadap tindakan ke atas alam sekitar. Akhir sekali, kita akan lihat mengenai penolakan agama punca berlakunya krisis alam sekitar. Masyarakat Barat telah meninggalkan pegangan agama yang menyuruh mereka agar memelihara alam sekitar. Tetapi, perkara ini tidak dipedulikan oleh masyarakat Barat kerana mereka menganggap diri mereka lebih baik dan tinggi darjatnya di atas muka bumi ini. Oleh hal yang demikian, hidup mereka tidak mempunyai panduan menyebabkan segala tindakan mereka terutamanya ke atas alam sekitar menjadi tidak terkawal. Dapat disimpulkan bahawa kesemua perkara yang berlaku telah menyebabkan kemusnahan alam sekitar secara besar-besaran. Namun begitu, kesan kemusnahan alam sekitar daripada kejadian tersebut telah membuka mata masyarakat Barat yang seterusnya membawa kepada perbincangan terhadap etika alam sekitar. Saya akan teruskan dengan konsep etika terhadap alam sekitar mengikut pandangan agama Hindu dan juga agama Buddha. Saya mulakan terlebih dahulu dari sudut agama Hindu, di mana dalam agama Hindu mereka mempunyai pandangan tersendiri terhadap alam sekitar, di mana mereka menganggap bahawa kuasa untuk mencipta, memelihara dan juga memusnahkan alam sekitar itu adalah tertakluk kepada kuasa Tuhan, di mana Tuhan itu dianggap mempunyai kuasa terbesar dunia. Tambahan pula, mereka juga berpegang kepada dharma, iaitu panduan moral kehidupan manusia, di mana manusia itu mempunyai tanggungjawab untuk melakukan kebaikan, iaitu untuk menjaga kebersihan alam sekitar daripada tercemar atau musnah disebabkan oleh keserakahan manusia dalam mengeksploitasi sumber-sumber alam sekitar. Kegagalan mereka untuk melakukan tanggungjawab ini menyebabkan mereka tidak terlepas daripada samsara atau kesengsaraan dunia. Tambahan pula, dalam agama Hindu, mereka juga berpegang kepada konsep Advaita, di mana dalam konsep ini mengatakan bahawa tiadanya dualism dan juga menganggap alam sekitar itu mempunyai sifat Tuhan. Jika ada penganut yang melakukan kekejaman terhadap alam sekitar, mereka seolah-olah menghina sifat Tuhan. Oleh itu, dalam agama Hindu, mereka amat menekankan penganut-penganutnya untuk tidak melakukan kekejaman terhadap alam sekitar supaya mereka dapat mencapai moksha atau kesempurnaan. Agama Buddha juga tidak ketinggalan dalam menyeru penganut-penganutnya untuk menjaga kebersihan alam sekitar, di mana dalam agama Buddha mereka percaya bahawa alam itu wujud daripada kewujudan-kewujudan yang sebelumnya. Mereka juga percaya bahawa manusia itu berpegang kepada konsep karma atau konsep juga dipanggil sebagai konsep tuai balik, iaitu jika apa yang dituai itu baik, maka baiklah hasilnya. Jika yang dituai itu buruk, maka buruklah hasilnya. Di mana mereka percaya bahawa manusia itu akan dihidupkan semula setelah mati untuk menanggung segala dosa dan juga kesalahan mereka semasa mereka hidup di dunia. Mengaplikasikan etika dan tingkah laku yang baik terhadap alam sekitar amat digalakkan supaya dapat membebaskan diri daripada duka atau mengalami karma yang berulang-ulang. Seperti mana agama Hindu, agama Buddha juga mempunyai matlamat akhir kehidupan, di mana mereka ingin mencapai nirwana, di mana nirwana ini dapat dicapai apabila mereka mempunyai interaksi yang baik sesama hidup, sesama dengan makhluk, termasuklah dengan alam sekitar. Sekian daripada saya akan serahkan kepada saudari Nur Khairina. Jadi, saya akan teruskan lagi dengan menerangkan konsep etika alam sekitar menurut agama Islam. Islam telah memberikan garis panduan yang jelas kepada kita semua mengenai cara untuk memelihara alam sekitar berdasarkan sudut-sudut tertentu, iaitu dari sudut akidah, akhlak dan juga syariah.
Dari sudut akidah, Islam membimbing umat manusia supaya berpegang teguh dan meyakini ajaran yang berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini bertepatan dengan perkataan akidah itu sendiri, di mana perkataannya diambil daripada bahasa Arab, iaitu aqadah, yang membawa maksud ikatan, atau dari segi istilahnya ialah kepercayaan atau keimanan terhadap sesuatu. Sebagai umat Islam, kita percaya bahawa setiap perbuatan yang kita lakukan di atas muka bumi ini dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dari perspektif alam sekitar, jika akidah dan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala kukuh dalam diri, kita pasti akan berasa takut untuk melakukan sebarang kezaliman terhadap alam sekitar kerana dalam Islam, manusia merupakan khalifah yang bertanggungjawab dalam menjaga dan memelihara alam semula jadi daripada sebarang kerosakan. Selain itu, kita juga mesti percaya dengan hakikat iman, amal dan ihsan. Sebagai contoh, kita tidak seharusnya mengucapkan sahaja bahawa kita akan menjaga hutan-hutan daripada diceroboh. Tetapi setiap ucapan yang kita utarakan itu mestilah disertakan dengan tindakan yang sebetulnya, seperti melaporkan kepada pihak berwajib mengenai pencerobohan hutan yang berlaku agar kelestarian alam sekitar dapat dijaga. Selain itu, syariah merupakan peraturan atau panduan hidup menurut istilah agama Islam, di mana peraturan ini merangkumi semua aspek kehidupan termasuklah keagamaan, sosial, ekonomi, moral dan sebagainya. Jadi jika dilihat dari sudut syariah, Islam telah memberikan garis panduan yang membimbing manusia untuk menjalani cara hidup berlandaskan peraturan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran dan hadis Rasulullah dijadikan sebagai panduan hidup umat Islam kerana merangkumi semua perkara dalam kehidupan yang sudah semestinya bertepatan dan bersesuaian dengan kejadian alam. Konsep syariah amat penting dalam penjagaan alam sekitar bagi memastikan ianya tidak disalahgunakan. Sebagai contohnya, umat Islam telah diajar mengenai ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah sejak kecil lagi agar golongan-golongan muda ini dapat memahami kepentingan alam sekitar dan dapat menjadi umat Islam yang mampu mengurus tadbir bumi dengan baik. Akhir sekali, sebagaimana yang kita tahu, perkataan akhlak sering dikaitkan dengan perbuatan atau tabiat atau tingkah laku seseorang. Akhlak terbahagi kepada dua bentuk iaitu akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah bermaksud akhlak yang baik dan mulia, manakala akhlak mazmumah ialah sifat atau perbuatan buruk yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Antara contoh akhlak mazmumah ialah seperti ujub, takbur, tamak, bongkak dan sombong. Sebagai umat Islam, kita mestilah mempunyai akhlak mahmudah di mana dengan berkelakuan baik terhadap semua makhluk, terutama sekali terhadap alam sekitar. Terdapat beberapa sifat terpuji yang digariskan untuk membentuk jiwa yang sentiasa mengingati Allah serta menjauhi larangannya. Antaranya termasuklah sifat mahabbah yang bererti kasih terhadap Allah dan ciptaannya, sifat zuhud iaitu sentiasa cukup dengan nikmat Allah dan sifat syukur. Jika kita mampu menanam sifat-sifat tersebut, sudah pasti kita dapat memelihara dan melindungi alam sekitar daripada dimusnahkan oleh tangan-tangan yang tamak dan tidak bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada bahagian saya akan menerangkan tentang kepentingan menerapkan etika alam sekitar. Alam sekitar merupakan salah satu perkara yang dekat dengan kehidupan seseorang individu. Dengan mempraktikkan etika alam sekitar yang ada, ia mampu memberi kepentingan yang besar sama ada terhadap individu, masyarakat dan juga negara. Berkaitan individu, kesihatan setiap individu amatlah penting untuk dijaga. Oleh kerana itu, isu-isu yang berkaitan tentang penjagaan alam sekitar amatlah penting bagi menjamin kesihatan setiap individu. Kita sebagai manusia yang lemah terdorong untuk mendapat pelbagai penyakit-penyakit yang berpunca daripada alam sekitar yang tidak dijaga. Jika dilihatkan, terdapat pelbagai penyakit-penyakit yang baru yang berpunca daripada pencemaran alam sekitar. Dan seterusnya, penyakit ini amatlah mudah untuk merebak dan menjangkiti orang awam dan juga rawatan-rawatan yang sepatutnya diberikan mengambil masa yang agak lama bagi memastikan rawatan itu betul-betul selamat sebelum diberikan kepada pesakit. Sebagai contoh, terdapat penyakit asma yang berpunca daripada pencemaran udara dan juga penyakit denggi yang berpunca daripada pencemaran kawasan setempat. Penyakit-penyakit tersebut mampu mengancam hidup setiap individu.
Untuk masyarakat pula, setiap orang tidak dapat mengelak daripada alam sekitar kerana ianya berada di sekeliling kita, seperti tumbuhan hijau dan juga udara. Ianya sejajar dengan kepentingan mempraktikkan etika alam sekitar terhadap masyarakat, iaitu melahirkan masyarakat yang mampu menghargai alam sekitar. Ekosistem dan habitat yang sihat perlulah dijaga dan tidak mencemarinya. Sebagaimana yang kita tahu, flora dan fauna di negara kita hidup di kawasan seperti gunung, hutan dan juga laut. Makhluk hidup ciptaan Tuhan ini juga mampu menyumbang kepada kehidupan harian kita. Sebagai contoh, tumbuhan-tumbuhan hijau seperti pokok dan rumput telah dibuktikan bahawa ianya mampu menghasilkan oksigen yang selama ini manusia bernafas. Oleh itu, masyarakat perlulah lebih prihatin terhadap keadaan alam sekitar yang semakin merosot kesihatannya. Untuk negara pula, sesebuah negara itu mampu menjadi sebuah tempat tarikan pelancong yang menarik dan selesa sekiranya alam sekitar di sekeliling kawasan tersebut dijaga dengan baik. Seperti mana yang kita tahu, Malaysia terkenal dengan sektor pelancongan dan ia juga menyumbang kepada ekonomi negara kita. Malaysia dikurniakan dengan khazanah alam yang berharga seperti pulau-pulau yang mengelilingi perairan negara, hutan simpan dan juga gunung ganang yang megah berdiri. Pulau-pulau yang ada ini menjadi kegemaran para penyelam scuba untuk melihat keindahan alam di lautan seperti terumbu karang dan juga hidupan-hidupan laut. Manakala gunung ganang di Malaysia seperti Gunung Kinabalu menjadi kegemaran para pendaki untuk melihat keindahan pemandangan semasa berada di puncak. Di sini jelas bahawa sektor pelancongan yang berkait dengan alam sekitar perlulah dijaga dengan sehabis baik supaya para pelancong yang datang dapat menikmati keindahan alam sepenuhnya. Assalamualaikum. Seterusnya saya akan membentangkan tentang isu-isu semasa dan permasalahan alam sekitar yang berlaku di Malaysia maupun luar negara. Fenomena pencemaran alam sekitar ini amatlah sinonim dalam kehidupan kerana ia berpunca akibat daripada perbuatan manusia itu sendiri dan kurangnya penerapan etika terhadap alam sekitar dalam diri individu masing-masing. Jadi saya akan terangkan 3 jenis pencemaran utama. Yang pertama ialah pencemaran air. Sumber air merupakan sumber utama hidup manusia dan hidupan lain bagi memastikan kelangsungan hidup. Kebiasaannya, pencemaran air berpunca daripada pembuangan sampah sarap merata-rata dan pembuangan sisa toksik yang berbahaya di sungai atau dongkang. Bahan plastik juga adalah antara penyumbang terbesar yang dijumpai dalam pembuangan sampah kerana kadar penggunaannya tinggi dalam kehidupan manusia. Faktor-faktor tersebut telah memberi beberapa kesan terhadap alam sekitar. Antaranya ialah sumber habitat hidupan akuatik dan rangkaian makanan seperti ikan dan udang semakin terjejas. Hal ini boleh dilihat dalam satu kajian dari luar negara iaitu Universiti Georgia yang mendapati bahawa lebih kurang 8.8 juta tan plastik yang berjaya dikumpul setiap tahun dari kebanyakan lautan seluruh dunia. Plastik yang telah mengalir ke laut ini telah menjadi satu ancaman besar kepada hidupan akuatik apabila mereka termakan plastik tersebut. Perkara ini lagi membimbangkan kerana populasi hidupan akuatik semakin pupus seperti anjing laut, ikan paus dan penyu. Pada masa yang sama, kecantikan pantai atau laut juga tidak lagi mendapat tarikan para pelancong kerana persekitarannya yang kotor. Kesan pencemaran air yang seterusnya ialah terputusnya bekalan sumber air bersih. Terdapat satu isu pencemaran yang berlaku di Selangor berpunca daripada pembuangan sisa toksik oleh pihak industri yang tidak bertanggungjawab. Tindakan ini telah mengakibatkan penduduk kawasan tersebut mengalami gangguan bekalan air untuk beberapa hari. Selain itu, pencemaran tanah juga berlaku di negara kita yang berpunca daripada kegiatan pembalakan kayu secara haram. Kegiatan haram ini telah melibatkan penebangan hutan secara maksima sehingga boleh mengakibatkan berlakunya bencana alam seperti banjir kilat dan tanah runtuh. Fenomena ini berlaku disebabkan kurangnya pokok-pokok besar yang berfungsi untuk mencengkam tanah ketika hujan daripada terhakis.
Antara isu pencemaran tanah yang boleh kita kaitkan di negara kita ialah sebuah kegiatan haram yang berjaya dikesan di Hutan Simpan Ulu Jelai, Pahang. Hutan simpan yang sepatutnya dipelihara telah diteroka dan dicerobok oleh pihak yang tidak bertanggungjawab demi keuntungan. Berikutan dengan itu, beberapa daerah di Pahang telah mengalami banjir teruk pada tahun berikutnya. Dipercayai akibat daripada kegiatan pembalakan haram tersebut yang berlaku secara besar-besaran. Akhir sekali, pencemaran udara. Selain kurangnya tumbuhan flora, pelepasan asap kenderaan dan pembakaran secara terbuka juga mempengaruhi berlakunya pemanasan global, iaitu peningkatan suhu secara berterusan. Pada tahun lepas, kita dikejutkan dengan satu pembakaran terbuka yang melibatkan sebuah kawasan paya tropika terbesar di dunia, iaitu di Brazil. Kesan pembakaran terbuka tersebut telah mengakibatkan jumlah kematian hidupan fauna yang sangat tinggi. Perkara ini juga lagi mendorong berlakunya penipisan lapisan ozon dan lebih banyak radiasi ultraviolet daripada matahari yang berjaya memasuki bumi. Perkara ini lagi membuatkan kita terdedah kepada risiko mendapat kanser kulit. Oleh itu, suhu bumi menjadi semakin tinggi dan panas. Jadi, saya akan serahkan kepada Wan Nur Hafifah untuk bahagian penerangan yang seterusnya. Assalamualaikum, nama saya Hafifah. Hari ini saya akan mengulas tentang cadangan penyelesaian dan mengekalkan alam sekitar. Dasawarsa ini sama ada kita sedar atau tidak lantaran terlalu dihidangkan dengan pembangunan negara yang semakin gah di persada dunia. Namun di sebalik itu, kita acap kali tersentak oleh pelbagai permasalahan yang mengancam khazanah negara kita, iaitu alam sekitar. Kekayaan flora dan fauna yang dimiliki negara kita seperti kawasan-kawasan tumbuhan, hijau, udara, air semakin diancam pencemaran kerana pembangunan sosioekonomi yang berlangsung bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Justru kita perlu sedar bahawa demi kelangsungan tamadun manusia sejagat dan habitat yang kita huni, pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar perlu menjadi agenda utama pada masa kini. Apakah langkah-langkah penyelesaian yang kita boleh laksanakan untuk menjaga alam sekitar? Prakarsa utama dalam mendepani cabaran yang melibatkan setiap pihak adalah bermula dengan polisi yang digunakan oleh negara serta mampu menjadi model kepada negara serantau. Sebagai pihak berkuasa, anjakan paradigma perlu diambil bagi memastikan kemajuan masyarakat tempatan berlaku dari semasa ke semasa. Penggunaan sumber tenaga yang boleh diperbaharui wajar diperkenalkan dan diperkasa dalam industri yang berisiko mengancam pemeliharaan alam sekitar di negara kita. Langkah alternatif yang boleh dilakukan dalam membuka mata masyarakat tentang isu ini adalah dengan melaksanakan kempen secara konsisten. Apabila pihak berkuasa mula mengorak langkah yang jitu dalam menjaga kekayaan alam sekitar negara, media massa juga perlu memainkan peranan penting untuk menyampaikan mesej kepada setiap golongan masyarakat. Oleh itu, sekiranya kita ingin mengubah stigma masyarakat terhadap kepentingan memelihara alam sekitar, cara yang mudah hendaklah dekat dan efektif pada diri mereka. Selain itu, langkah-langkah untuk menjaga alam sekitar yang boleh disertai oleh ahli masyarakat adalah melakukan aktiviti sukarelawan membersihkan alam sekitar. Persis kata peribahasa, kerana nilai setitik rosak susu sebelangga. Hal ini demikian kerana masih terdapat segelintir pihak yang tidak bertanggungjawab membuang sisa-sisa yang tidak sepatutnya ke dalam sungai atau laut. Pada peringkat individu pula, amalan kita semula adalah langkah yang terbaik bagi menyelamatkan alam sekitar. Kita semula adalah menggunakan semula bahan-bahan terpakai menjadi bahan lain yang bermanfaat. Dengan berbuat demikian, kita bukan sahaja dapat menyelamatkan alam sekitar, ia juga dapat membantu kita menjadi pengguna yang berhemah dan tidak menggunakan wang yang banyak dalam mendepani cabaran ekonomi yang telah meningkat kos sara hidup. Secara tuntasnya, pelbagai langkah perlu dilaksanakan dalam menjamin pemeliharaan serta pemuliharaan alam sekitar. Setiap pihak di setiap peringkat seharusnya memainkan peranan masing-masing bagi mencapai objektif kelestarian alam sekitar.
Kesimpulannya, isu pencemaran alam sekitar yang semakin berluas kini sangat berkait rapat dengan kurangnya penerapan etika alam sekitar dalam kehidupan kita. Walaupun mempunyai pemahaman dan pendapat yang berbeza mengikut pandangan Barat, Hindu, Buddha dan agama Islam, tetapi ia menghala ke arah satu konsep yang sama, iaitu menekankan bahawa kebajikan dan kepentingan alam sekitar harus sentiasa diutamakan dan dipelihara. Justru itu, pelbagai inisiatif yang telah dilakukan bagi membendung masalah ini bagi menjamin kestabilan ekosistem dan kesejahteraan hidup bersama. Akhir sekali, kami akhiri pembentangan ini dengan serangkap patun. Pergi ke kedai membeli bunga. Bunga dibeli cantik sekali. Alam sekitar perlu dijaga agar hidup sentiasa harmoni. Sekian, terima kasih.